usually meet once a month every first Friday. But because right now we have tafsir class on Friday, so we have moved it to Saturday. So usually our gatherings is actually to gather the ladies who, like I said before, join the sessions with us, who has joined the sessions with us before. They come together and then we get to know each other better, because usually the classes, ada yang some will come and then after that's it, or some will continue. So we want the sisters to actually stay together and then continue this journey of learning non-stop lah kalau boleh. So we meet every once in a month, and for this sisters gathering is usually done at our members' house. So we change houses, so the bonding gets better and better lah. But unfortunately, because now we ada this COVID, we have to stop. But the sessions, we want the sessions to continue even via Zoom. Walaupun tak semesra, but at least it's still ongoing. So for sometimes already kan kita dah stop. So hopefully we can continue again. Actually, we have a lot of plans for this year for the sisterhood. But like I said, because of the COVID kan. And now today kita dah start again with Ustazah Noling, welcome. Previously it was Ustazah Khatijah, and we try to change different asatizah, but then for now, Alhamdulillah, Ustazah Noling can be with us for a few months Inshallah. Inshallah. Okay, so without further ado, I will hand this to Ustazah Noling for our topic, life after death. Okay, terima kasih Zar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okay, insyaAllah mereka kita mulakan dengan doa dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, terus terang saya cakap dulu saya belajar topik ni when I was 13 years old. Masa 13 tahun, tengah mood main-main. So belajar, cikgu cakap pasal mati pun masuk kiri, keluar kanan. Sekarang dah tua ni, baca sendiri, baca kitab sendiri, baca ayat Quran sendiri, baca buku sana, buku sini, jadi takut. Jadi hari ni memang saya terus cakap, I'm very nervous. Very nervous, tangan ni pun sejuk. Okay? Okay, kita akan mulakan insyaAllah. Okay, baik. Kita akan bagikan kepada 2 sesi, okay? Untuk bulan ni kita akan buat 6 station or 6 stations. Bulan depan kita akan ambil lagi 6 more stations. Sebenarnya perjalanan selepas kematian semuanya ada 12 stations. Altogether ada berapa? 12 stations. So hari ni kita akan ambil 6 stations dulu. Okay. Izinkan saya share screen Okey, baik. Mana yang belum mute, tolong mute jadi supaya dapat dengar audio dengan lebih jelas, insyaAllah. Okey, baik. Sebelum saya masuk tentang alam barzah, kita kena faham sedikit sebanyak, the background. Bagaimanakah keadaan umat Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman? Nabi kata 4 perkara akan berlaku kepada umat aku sebelum adanya hari kiamat. Yang pertama adalah umat aku dah tak kisah, dah tak menitik beratkan, dah tak pentingkan halal haram. Daripada mana makanan tu datang, rezeki daripada mana, ilmu tu dapat macam mana, semua dah tak fikir. Okay? Halal haram dah tak kisah. Yang kedua ialah bila mana perbuatan-perbuatan keji ataupun kita cakap mazmumah berleluasa. Maksiat berleluasa. Dan Imam Ghazali memberikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia huraikan masalah blameworthy acts ataupun akhlak mazmumah ni terbagi kepada 8. Yang pertama, manusia ataupun umat akhir zaman suka tidur, makan berlebihan. Okey, mereka suka apa? Tidur, makan berlebihan. Yang kedua, mereka banyak bercakap yang sia-sia. Bercakap sia-sia tu macam mana?
Kalau jumpa ada je benda nak ketawa, benda nak bergurau senda, benda yang tak memberi faedah. Jadi kalau anda tanya saya, jadi Ustazah kita tak boleh bergurau ke? Kita tak boleh nak berbual benda yang macam daily berbual benda biasa-biasa, casual talk, tak boleh ke? Boleh. Tapi masalahnya bila kita terlalu suka berbual benda biasa sehingga benda ilmiah kita tak berbual. Okey? Yang ketiga, okay, saya akan tulislah takut nanti anda miss. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali? Yang pertama, makan, minum, tidur berlebihan. Okey? Makan, tidur, minum berlebihan. Yang kedua, banyak bercakap yang sia-sia. Yang ketiga, terlalu senang kata senang marah. Yang keempat pula ialah sayangkan harta. Yang kelima, takabur. Okey, sifat takabur. Yang keenam, ujub. Okey, apa itu ujub? Ujub tu maksudnya, kalau takabur maksudnya action. Okey, proud. Dia tunjukkan, tengok rumah aku, megah lah, bermegah diri. Tapi kalau ujub, dia lebih teruk daripada takabur. Sebab ujub biasanya orang tak nampak. Diri dia sendiri yang rasa. Contohnya dalam hati saya ni, saya rasa saya paling bagus. Tapi saya tak zahirkan kepada orang. Itu ujub namanya. Okey. Yang ketujuh adalah sayangkan dunia. Sayangkan dunia. Yang ke-8, hasad, dengki. Okey, ini yang berlaku pada umat akhir zaman. Yang ketiga pula, bila mana kita melantik seseorang yang tak layak jadi leader. Dia tak layak jadi leader tapi kita ambil dia. Okey, disebabkan dia ni mungkin pandai bercakap, disebabkan dia ni mungkin very influential figure, disebabkan mungkin dia ni berharta, berstatus, maka kita ambil dia jadi leader kita. Supaya kita punya, contoh katakan saya ada satu badan, saya nak ambil ustazah pun saya tak nak ustazah biasa-biasa, saya nak ustazah yang terkenal. Biar badan saya ni, saya punya organisation atau association ni terkenal. Okay. Yang keempat, pelan-pelan ulama-ulama tidak ada. Ulama-ulama yang bukan, maksud saya ulama di sini adalah bukan ulama su. Ulama su tu Nabi kata bila mana ilmu mereka ni tak melebihi kerongkong mereka. Apa maksudnya ilmu tak melebihi kerongkong? Maksudnya mereka bercakap banyak tapi amalannya tidak ada. Okay, Ustazah, can you please elaborate more on ujub? Okay, baik. Maaf sekali lagi, siapa yang boleh belum off? Okay. Okay, ujub tadi dengan arti kata lain, saya rasa diri saya paling bagus. Contoh dalam ahli keluarga saya, tak ada yang pandai baca Quran. Okey, saya tahu baca Quran, saya tahu tajwid, saya faham Quran. Maka bila setiap kali saya berbual, orang tu kalau berbual pasal, katakan kakak ipar saya, adik ipar saya berbual pasal Islam. Dalam hati saya berkata-kata, ya elah, adik ni nak cakap pasal Islam. Macam tahu je pasal Islam. Baca Quran pun merangkak. Saya tak zahirkan. Saya senyum, kakak ipar saya tak tahu, adik ipar saya tak tahu. Tapi dalam hati saya berkata-kata, I'm better, I'm the best among them. Itulah ujub. Okey, ujub awak tak zahirkan. Tak ada orang tahu melainkan Allah. Okey, tapi kadang-kadang dia terzahir dalam your actions. It is sometimes it is reflected dalam actions kita. Tapi kadang-kadang saja. Okey, yang mana kadang-kadang kita tak dapat kawal, maka terzahirkan. Dia dekat ujub dengan takabur, ya. Takabur saya tunjukkan, orang nampak. Orang kata ini alamak action lah, itu takabur. Tapi kalau ujub orang tak tahu, itu diri saya. Okey, faham? Okey, terima kasih sama-sama. Okey, dah selesai ni, kita masuk next. Okey. Sekarang kita kena, ada soalan lagi? Ya, takabur sama dengan riak, betul. Okey, baik.
Sekarang kita akan fahami 4 perkara. Kenapa saya lebih suka gunakan perkataan takabur? Supaya dia mengingatkan kita kepada Allahu Akbar. Dekat kabbara yukabbiru takabburan. Iaitu dari perkataan kabbara, membesarkan, mengagungkan. Okey. Jadi di sini setiap kali kita kalau rasa kita nak takabur, ingat Allahu Akbar. Kalau riak dia lebih pada bahasa yang lain. Okey, tapi makna sama ya takabur dengan riak, cuma saya pilih takabur tu bersebab. Okey, baik. Kita masuk dalam bab ni yang slide yang kedua daripada kitab Ar-Ruh daripada Imam Al-Qayyim yang mana beliau kata kita ini hidup dalam 4 alam. Pertama sekali alam roh. Apa itu alam roh? Alam sebelum kita masuk dalam rahim ibu. Okey? Apa tu alam roh? Alam sebelum kita masuk rahim ibu. Itu alam roh. Okey, alam arham daripada perkataan rahim arham. Okey, saya tulis kat sini ya rahim. Okey, kenapa dia arham? Kalau saya keluarkan perkataannya, dia jadi macam ini arham. Anda pernah dengar perkataan Bismillahirrahmanirrahim kan? Ditulis macam ini rahim. Betul? Okey. Mereka datang daripada kata dasar yang sama. Ra-ha-ma. Ra-ha-ma. Tapi arham ni maksudnya, rahim maksudnya Allah paling-paling penyayang, paling-paling pengasih pada orang-orang Islam. Betul tak? Arham ini Allah lagi sayang. Lagi sayang, kat sini lagi sayang kenapa? Kalau contoh dalam rahim, seorang ibu tu gugur, atau seorang ibu tu dalam dia membesarkan anaknya dalam rahimnya, semuanya dalam paling kesayangan Allah. Paling Allah sayang. Okey, sebab itu bila baby tu gugur ataupun baby tu lahir kemudian mati, kita kata Allah lebih sayangkan dia. Sebab arham, alam arham. Okey, alam ni kita duduk paling lama dan kita tak tahu berapa lama. Hanya Allah seorang saja ada ilmu tentang alam roh. Okey. Alam rahim kita tahu 9 bulan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Okey, ulama berselisih pendapat paling kurang ada kata 4 bulan, paling lebih adalah 4 tahun, from 4 months to 4 years. Okey. Dan ada yang okey, kalau kita masuk alam haya. Haya di sini maksudnya kehidupan. Okey, iaitu alam dunia. Awak dan saya kita kat dalam sini. Alam dunia. Dan seterusnya kita masuk alam barzakh. Definisi alam barzakh saya akan terangkan. Saya akan terangkan kepada anda berapa lama kita akan hidup di alam barzakh, berapa besar alam barzakh ini, siapa yang ada dalam alam barzakh, apa yang akan roh-roh buat dalam alam barzakh, itu akan saya kongsikan later. Okey, sekarang ni saya cuma cakap tentang alam. Dan yang seterusnya, alam yang terakhir adalah alam akhirat. Dia ada 2 saja. Sama ada paradise ataupun hellfire. Sama ada syurga ataupun neraka. Itulah alam yang terakhir. Okey. Okey, selesai. Kita masuk seterusnya. Jangan khawatir, slide saya akan bagi kepada pihak admin ya. Okey, sekarang kalau kita lihat di sini. Okey, apa yang berlaku selepas roh berpisah daripada tubuh? Dia ada 2 cara. Okey. Sebelum tu saya nak kongsi. Okey. Saya kongsi whiteboard sebab nak lukis. Seperti biasa saya suka melukis. Tak cantik pun mesti cakap cantik. Okey. So kat sini orang ni nak meninggal. Okey. Roh dia macam mana? Okey, roh dia saya akan guna warna merah. Roh dia akan macam ini. Okey, sorry saya kena go very slow sebab saya nak ikut outline ni. Okey. Dia sepatutnya sama Okey, ini roh. Okey, baik. Kalau roh nak keluar, di manakah malaikat maut akan diri atau duduk atau kat mana dia punya position? Tak tahulah sama ada dia duduk ke, berdiri ke, tak dicakap dalam hadis. Okey, cuma diceritakan position malaikat maut akan berada di sini. Saya guna warna kuning. Ini position malaikat maut.
Position siapa? Malaikat maut. Okey. Di sini, okey, kemudian saya akan lukiskan di sini supaya anda faham. Di sini langit. Okey, letaklah langit. Letaklah ni langit yang ketujuh. Okey. Kita tak dapat bayangkan, tak tahu pun langit ketujuh macam mana kan. Langit pertama pun tak game over lagi. Okey, ni langit yang ketujuh. So di sini semua, Nabi kata, saya guna warna lain, akan ada malaikat-malaikat yang lain bersama-sama. Sampai pergi ke langit ketujuh. Dan malaikat ni terbagi kepada dua pula. Dia ada malaikat mu'azzabah, dia ada malaikat rahmah. Okey. Okey. Apa itu mu'azzabah? Punisher. Okey. Yang kasih azab, dari perkataan azab. Rahmah maksudnya yang bagi bless. Okey. Blessings. Okey, nikmat, happy. Okey, baik. Kalau si dia ni nak meninggal, apa yang diajar oleh Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, bila kamu menghadapi seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka bacalah di telinganya, La ilaha illallah. Baca pelan-pelan. Bukan, La ilaha illallah. Mak cakap mak, La ilaha illallah. Mak ni, ya Allah cakap mak. Okey, tak, kita cakap pelan. Bila dia dalam keadaan nazak, Rasulullah kata, kadang-kadang mulut, lidah semuanya tak boleh nak bergoyang, tak boleh nak cakap. So kita ni yang hidup ni tak tahu dia sedang bercakap ke, dia baca ke, dia tak baca ke, kita tak tahu. Tapi Nabi kata continuously remind the person untuk baca La ilaha illallah. Dan kalau ada air, maka sapukanlah di ubun-ubunnya, iaitu terutama sekali di dahinya. Okay, kosok kat sini sebab ni tempat malaikat diri. Itu tempat last ending point yang mana roh tu akan keluar. Okey? Jadi di sini, okey, baik. Diceritakan dalam hadis, okey, saya tak baca hadis ni, nak ringkaskan. Bagi siapa yang nak riwayat hadis, boleh minta saya, later on I can share with you the chapter and the page and the number of the hadis as well, insyaAllah. Okey? So kita ada masa 1.5 jam, jadi kita akan cut apa yang saya boleh cut. Okey, baik, sambung di sini. Malaikat maut ni, dia akan datang dengan the gang. Gang dia sama ada mu'azzabah, malaikat mu'azzabah, a group of malaikat mu'azzabah, ataupun a group of malaikat rahmah. Depending on your deeds. Kalau orang yang nak meninggal ni adalah orang yang soleh, maka malaikat maut akan turun ke langit dunia membawa malaikat rahmah bersamanya. Dan malaikat-malaikat rahmah ini tak kuat. Tak kuat in the sense mereka tak dapat izin daripada Allah SWT untuk langsung turun ke dunia. So they are hanging on to each other. Okey, mereka berpaut antara satu sama lain untuk tarik roh ini. Okey, malaikat maut akan tarik roh yang pada ketika itu kita akan lihat bila roh itu keluar, kaki dia akan jatuh ke bawah. Kaki dia akan melengkung gini. Okey, tu roh dah keluar. Kalau kaki dia masih tegak begini, dia punya feet, tapak kaki. Kalau kaki dia masih tegak begini, masanya belum lagi. Tapi kalau dia dah melengkung gini, mana rohnya dah keluar pelan-pelan. So bila rohnya keluar, maka semua para malaikat maut ini akan pass this roh to all the malaikat rahmah sampai ke langit ketujuh. Yang mana dalam surah Mutaffifin disebut Illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Itulah roh orang-orang yang saleh. Yang mana Allah letakkan dia di langit yang ketujuh. Special. Okay. Sekarang masuk cerita pula orang yang mu'azzabah. Malaikat mu'azzabah pula macam mana? Okey, malaikat mu'azzabah saya colorkan sikit warna merah. Sebab marah kan? Okey, malaikat mu'azzabah marah, malaikat maut pun marah, segala macam malaikat. Semua kehidupan makhluk di langit tak suka dengan roh yang akan dibawa ni. Okey, yang meninggal ni orang yang suka buat dosa. Yang meninggal ini adalah orang kafir. Yang meninggal ini orang munafik, orang fasik. Maka bagaimana rohnya akan ditarik? Rohnya akan ditarik bila rohnya, tadi kemarin I told you, roh dia semua kat sini kan? Okey, rohnya semua kat sini, right? Betul tak? Okey. So bila rohnya nak kena tarik, roh akan lari. Lari kat semua tempat, berlari-lari. Tak nak, jangan tarik aku, jangan tarik aku.
Ini Nabi ceritakan. Roh tu akan lari dekat sekeliling. All dia punya tepi-tepi outline dia semua ni. Lari, tak nak. Jadi nak tak nak malaikat maut sudah dapat order daripada Allah, command from Allah untuk tarik soul ini daripada body dia. Jadi bila dia nak tarik the soul, dia akan gunakan full force. So you bayangkan, if you learn in science, satu tarik gini, iaitu tak nak mati, satu ada tanggungjawab tarik gini. Yang kat tengah-tengah si dek ni, the owner ni akan rasa apa? Very painful, extremely very painful. Why? Dah dia ni tak buat amalan. Matinya susah. Kemudian dia nak lawan dengan takdir Allah, maka Allah dah kata dah sampai takdirmu mati. Tak nak mati. Okay, then what happen is that ditarik. So ditarik, tarik, ada friction. Satu pulling, satu pushing dan sebagainya. Tarik, terkeluar. So bila keluar, naik ke atas, sampai dekat langit ke-7, malaikat kata roh ini, nah campakkan roh ni. Okay, malaikat kata apa? Nabi kata campakkan roh ini ke dunia. Bila dikatakan campakkan roh ini ke dunia, dia terbagi kepada dua. Okey, campakkan roh ini ke dunia. Okey, saya akan besarkan. Okey, dia terbagi kepada dua ya. Apa yang kedua-keduanya? Tubuh di dunia. Body in the world. Okey, dekat ground, in the earth. Macam biasa, awak pergi ziarah, kalau korek pun nampak badan dia. Kalau baru seminggu ditanam, dikorek nampak, oh ada mak saya, oh ada kakak saya dekat dalam. Okey, tubuh. Tapi rohnya dicampak ke mana? Rohnya dicampak. Okey, roh di alam barzah. Ustazah, apakah itu bererti roh orang beriman tidak ada di alam barzah? Roh orang beriman ada di alam barzah. Bukan alam barzah. Alam kubur. Saya tak nak cakap barzah ya. Saya cakap kubur. Sebab dalam hadis kata kubur. Qabr bukan barzah. Dan bila saya tengok syarah hadis, kubur ni dimasukkan is literally kubur. Okay. Roh orang-orang beriman, dia masuk dekat dua tempat. Okey, roh orang beriman dia masuk dekat alam. Dia masuk dekat alam. Okey, maaf Okey. Okey, roh orang-orang yang beriman dia akan masuk dekat dalam alam barzah. Okey, nanti kita akan cerita apa yang orang beriman ni buat dekat dalam alam barzah, Ustazah. Apakah dia akan disoal, dia akan ditanya ataupun dia enjoy, dia happy. Itu kita akan cerita nanti later on insya-Allah. So kat sini kita faham tak? Bila ditarik roh, okey dicampakkan, itu dikatakan fujar, bukan alien tapi fujar, roh yang Allah tak suka, grow of the criminals. Okey, yang mana Allah kata aku akan campakkan mereka ni. Ingat tak perkataan fujar? Bagi siapa yang sudah mengikuti tafsir surah Mutaffifin dengan saya, fujar ini dekat dengan perkataan fajar. Fajar itu maksudnya koyak, mengoyakkan sesuatu. Saya tahu kebenaran tapi saya sengaja koyakkan. Saya sengaja tak nak ikut. Itu maksudnya orang yang fujar. Jadi Allah nak cakap di sini, once you were trying to challenge me, so now I want to see how far you can go. How strong can you stand with this? Okay, so Allah campakkan di dunia, tapi at the same time rohnya masuk ke dalam kubur. Okey, baik, kita ada soalan. Okey, maaf Ustazah, maksud ini sewaktu si tuannya sedang nazak, dicampak ke dunia macam mana dalam siksaan? Okey, baik, good question. Okey, sebab saya masih lagi bercerita tentang penarikan roh daripada tubuh. Okey, bila sebenarnya si nazak ataupun si mati akan betul-betul rasa tersiksa. Bila dia rasa tersiksa, jiwanya tertekan, badannya panas, kuburnya sempit dan sebagainya. Bila actually? Okey, I'm sharing soon. Okey, so kita clear ni. Okey, bila dia akan rasa? Bila, okey, bila dia keluar daripada, bila manusia tinggalkan kuburnya.
Bila manusia-manusia tinggalkan kuburnya, barulah dia sadar. Maka dalam Quran dikatakan di sini, wazanna annahul firaq. Baru dia sadar, oh, inikah perpisahan yang dikatakan. Okey, itu dalam Quran mengatakan wazanna annahul firaq. Maka dia telah sangka dengan sebenar-benarnya bahawasanya ini adalah perpisahan yang benar. Okey? Itu ketikanya bila dia nampak. Itulah ketikanya dia panggil kita. Kalau yang meninggal adalah suami saya, maka dia akan panggil sayang. Kalau dia ada anak, dia akan panggil anak, tolong kakak, tolong ayah, abang, tolong ayah. Ya, dia akan panggil, tapi kita dah tak nampak. Sebab kita sudah masuk ke alam lain. Dan dia alam lain, kita alam lain. Okay? So, bila dia rasa kat kubur, sepanjang dia meninggal dekat nazak tu, bila dia nazak, kita panggil Tok Imam, bacakan, solatkan, mandikan, kafankan. Semua tu dia tengah, orang kata, tengah cloud nine, happy je. Wah, orang manjakan aku, orang mandikan aku, orang pakaikan aku baju bersih, wangilah pula. Itu yang dia akan cakap. Okay? Dia akan happy all the way. Dia tak rasa. Bila dah masuk kubur, dah tanam pun tak rasa. Sejuknya ke tanah ni. Selalu aku rasa panas sejuk. Okey, baik. Kemudian bila tapak-tapak kaki berpisah, Nabi SAW kata dalam hadis sahih, maka barulah dia sadar. Nabi terangkan atau tafsirkan ayat wazanna annahul firaq. Bila dia rasa perpisahan itu, Nabi kata bila tapak kaki tinggalkan alam kubur. Bukan alam kubur, tinggalkan kubur, kawasan kubur. Bukan alam kubur ya. Okey, baik. What about roh yang beriman? Is the roh willing to be taken? Yes, we coming to that soon. Okay, so tadi dah faham ditinggalkan kat kubur. Okay, orang beriman pula, bila dia sadar ini adalah perpisahan yang dijanjikan Allah, dia akan rasa apa? Okay, baik. Apa yang dirasakan? Kita tengok kat sini Bila tahu perpisahan. Perpisahan sebenar. Apa yang akan... Okey, bila dia tahu perpisahan perpisahan sebenar, dia ada dua. Untuk orang beriman, orang kafir. So kat sini Muslim dan kat sini kafir. Okey. Apa orang Muslim akan rasa? Dia akan menangis. Kenapa dia menangis, Ustazah? Bukankah dia sepatutnya gembira? Dia menangis kerana subhanallah. Kerana apa? Kerana dia tak dapat berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia tak dapat berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan rasa, ya Allah, kenapalah aku mati sekarang? Bagaimana aku nak solat? Bagaimana aku nak buat sedekah? Berkhidmat untuk Allah. Okey. Orang kafir pula, okey, ini ada ayat Quran ya. Menangis, bila dia menangis, dia sedih, maka tadi malaikat-malaikat yang semua akan, malaikat maut, malaikat yang semua akan bacakan untuk dia, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu sedih, janganlah kamu takut. Jangan kamu takut dan janganlah kamu sedih. Dibagi tahu kepada orang beriman ni, you did very well. You will be personally, okay, Allah akan berikan hadiah. Allah akan berikan nikmat kepadamu. Janganlah kau sedih, janganlah engkau takut. Tapi dia takut dan dia sedih sebab apa? Bukan sebab dia tinggal ke alam dunia, tapi dia sedih dia tak dapat berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka gunakan perkataan berkhidmat. Nanti kita akan tengok di padang mahsyar kenapa digunakan perkataan berkhidmat. Okay? Sekarang kita masuk dekat kafir. Orang kafir pula, bila mereka sadar wazanna annahul firaq, apakah ini, mereka sangka ini adalah sebenar-benar perpisahan, mereka akan rasa susah hati. Susah hati kenapa? Pertama sekali harta. Oh God, aku lupa nak letakkan harta ni pada siapa. Aku lupa nak belanja. Kenapa aku tak spend all my harta? And now look, my children enjoying them. Okay, my children are enjoying it. Okay, ini salah satunya. Okey, pemikiran orang-orang yang kafir tadi, rohnya ditarik. Okey. Okey, baik, kita kembali kepada tadi cerita yang tadi tu. Oh, baik, ada soalan.
Okey, Ustazah, jika seseorang meninggal dalam koma, adakah kita boleh tahu dia pergi dengan tenang atau dalam kesakitan sakaratul maut? Okey, untuk pengetahuan anda, ya, saya rasa saya terlupa to tell you how painful sakaratul maut is. Okey, yang mana Nabi Muhammad SAW kata, okey, saya akan padam ni. Dia biasanya kalau kita lukis tu bagus, biar kita nampak. Okey, pokok yang besar, okey, dah kuat. Okey, kirakan dah very matured tree. Okey, awak tak perlu nak water lagi lah. Dia dah cukup besar. Tinggal kat luar dia boleh hidup sendiri. Okey, dan kat dalam dia kita tahu dia ada apa? Water carrying tubes. Itu daripada dia punya akar ada water yang ambil bawa ke atas. Betul tak? Okay, letaklah water carrying tubes. So sekarang Nabi kata dengan kita, bagaimana sakitnya sakaratul maut, iaitu bagaimana sakitnya roh ini keluar daripada tubuh, ialah seperti mana susahnya kamu nak juice this watering tube out. Maksudnya kamu nak juice pokok yang besar tu with your own bare hands. Kita picit untuk keluarkan air dalam batang pokok tu tadi. Itu yang Nabi umpamakan. Susah ke senang? Kalau pakai kapak, picit lah. Pakai tangan, picit, kasih keluar air. Boleh keluar tak air? Jangan kata air keluar, tangan kita habis merekah. Habis semua sakit. Betul tak? Luka-luka tangan kita. Betul tak? Yes. Itu yang Nabi kata. So kalau anda tanya saya apakah sakaratul maut sakit ke tidak, sakit. Rasulullah SAW sendiri rasa sakit. Itu pun pada at the very beginning, Rasulullah kata, aku rasa sakit wahai malaikat maut. Kemudian kata, wahai Nabi Allah, aku telah kurangkan 70 kali ganda kesakitan sakaratul maut ke atas engkau. Kemudian Nabi bertanya, apakah umat aku akan rasa sakit seperti ini? Tidak, wahai Rasulullah. Umat engkau akan rasa lebih sakit daripada ini. Kerana engkau istimewa, aku sudah kurangkan 70 kali ganda. Dan kemudian Nabi kata, kembalikan 70 kali ganda untuk umatku kepada aku. Maka berikanlah 70 kali ganda yang sedikit ini, yang kurang ini kepada umatku. Mana Nabi itu rasa sakit. Ketika nak keluar tu, Sayyidatina Aisyah kata, badan Nabi daripada head to toe menggigil dan berpeluh-peluh. So kalau anda tanya saya, apakah kita orang biasa bukan Nabi Muhammad SAW, kita akan rasa sakit ke tidak? Definitely yes. Sebab itu kita baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita doa, ya Allah permudahkan, ya Allah hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan keluarnya sakaratul maut ni, roh ini seperti angin yang bertiup. So kita tak rasa. Okay, hari-hari kita kena doa ni. Okay. Okay, sekarang kita masuk slide tadi. Oh, cepatnya dah 40 minit. Saya belum masuk slide. Saya banyak hari ni. Okay, sekejap ya. Ada soalan lagi? That means Rasul's request was granted. Yes, it was granted. Okay. So kita dapat nikmat 70 kali ganda kurang. Itu pun kita nampak umat Nabi kadang-kadang terseksa nak meninggal. Subhanallah, tu dah 70 kali. Bayangkan Rasulullah. Okay. So ini saya dah cakap tadi, a group of angel rahmah and mu'adzabah. So kita go next slide. Okay. Who are called the Syuja'ul Aqrar? Yes. Siapakah mereka itu Syuja'ul Aqrar? Alamak, sepatutnya lain color, tak apa. Syuja'ul Aqrar ini Nabi Muhammad SAW kata adalah roh yang kurang atau tidak pernah buat amal soleh. Siapakah Syuja'ul Aqrar? Mereka adalah roh-roh yang kurang ataupun tak pernah buat amal soleh. Dan Nabi umpamakan seperti, okay, baik, kita lukis yang lain pula. Nabi umpamakan seperti fertile land. Okay, awak jatuhkan satu biji. Ni biji Satu biji ni kamu lemparkan ke atas fertile land. Apa yang akan berlaku? Cukup carbon dioxide, cukup oksigen, cukup sunlight, cukup air. Everything is just nice. Dengan nutrients kedekat soil semua ada. Pokok tu boleh tumbuh kan? Okey. Tapi Nabi kata begitulah Syuja'ul Aqrar. Yang mana seperti biji jatuh di atas tanah yang subur. Maka biji itu takkan tumbuh pohon.
selama-lamanya. Dan Nabi kata biji, satu biji saja. Satu biji. Kenapa Nabi kata satu biji? Okey, sekarang saya tanya anda. Kalau anda bawa satu biji dalam beg anda, biji kecil. Okey, biji yang kat dalam hadis tu dikatakan adalah seperti sesame seed yang kecil tu. Beg besar atau beg kecil anda letak satu sesame seed. Do you think you can feel the weight? No, you can never feel the weight. And these people, when they used to live arrogantly, okay, mereka bangga dengan satu amalan yang kecil mereka lakukan, seolah-olah mereka buat banyak amalan. So Nabi umpamakan seperti satu biji sahaja, dan bila jatuh tak memberi manfaat apa-apa. Okay, kasih free dekat tanah pun tanah tak nak tumbuhkan dahan. Itu maksud syuja'ul akras. Siapakah mereka? Mereka adalah ruh yang kurang atau tidak pernah buat amal soleh. So bila saya baca dalam kitab Al-Iqtisad fil Amal, di mana di sini Imam Jauzi kata, naklah kita, kalau kita nak elakkan daripada azab kubur, perbanyakkanlah amal soleh. Kerana amal soleh itu akan kurangkan azab kubur. Nothing else. Jangan kita berharap kepada anak-anak untuk bacakan. Jangan kita mengharapkan kepada sedekah-sedekah kita, ya. Kerana kadang-kadang sedekah-sedekah kita ni kita tak tahu. Kadang orang kata sedekah kita buat buat wakaf dan sebagainya. Tapi takut bila kita buat wakaf itu niat kita salah pada ketika tu. Jadi Nabi kata perbanyakkan amal soleh kepada siapa? Kepada Allah. Paling mudah, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allah, zikir. Okay, sebab kadang-kadang kita buat untuk manusia, kadang kita tak ikhlas. Asalnya kita ikhlas. Dapat pujian, ikhlas ke mana, amal ke mana. Okay. Alright. Okay, ada soalan? Ada orang amalkan beri minum pada orang? Yes, of course, very good. Dah baca ayat Yasin, dah baca surah Ra'ad, kasih minum. Dia tak boleh minum, basahkan dekat bibir dia. Mudah-mudahan a little droplets akan masuk. A bit by bit, drop by drop akan masuk dekat dalam mulut dia. Ataupun bersapukan, dah baca-baca tu, sapukan semua dekat tangan. Sebab bila dia setengah sakaratul maut, dia akan rasa panas, dia akan rasa pedih. Contoh, anda ada a cut, you have a cut on your hand or arm or whatever. Okay. You mula-mula kenakan dekat air pedih tak? Tapi lama-lama do you feel anything? No. Itulah keadaannya mereka. Saya pun tak dapat nak berikan analogi yang paling terdekat. Paling saya boleh bagi adalah like a cut. Okay. Ustazah, amal soleh yang boleh kita amalkan dalam kehidupan yang sibuk seperti macam mana? Saya bagi paling mudah tadi iaitu zikrullah. Zikir aja. Seberapa banyak anda boleh zikir. Jangan banyak cakap. Jangan sibuk tengok handphone, Facebook, Insta, lagi apa? Twitter, yang semualah. Jangan buang masa. Zikir banyak-banyak. Kadang-kadang kita asalnya nak tengok Facebook, nak tengok ilmu-ilmuan. Sekali tertengok si Dini posing dengan suami dia, kita pun sibuk nak tengok dia pergi mana dengan suami. Dah kepo. Okay? Saya tak payah. Ni semua tak penting. Allah tak akan tanya. Okay? Okay, kita done with this. Syuja'ul Akrar. Okey, apa yang saya akan sentuh pada hari ini? Kita akan masuk alam barzah, berapa panjang, berapa besar, siapa yang di sana, apa yang akan kita buat dalam sana. Okey, kemudian tiupan sangkakala, lepas tu masuk kepada hari kebangkitan. Okey, dan kemudian masuk pada mahsyar, apa yang berlaku di pada mahsyar, di manakah Nabi akan berada di pada mahsyar, dan kemudian kita akan dapat syafaat. Siapakah mereka yang akan dapat syafaat dan siapakah mereka yang tak akan dapat syafaat? Yang terakhir untuk hari ini adalah bab hisab. Okey. So, saya akan stop sharing, saya akan masuk yang lain. Sejauh ni ada soalan? Okay. Sorry sekejap. Maaf ya. Ada masalah teknikal sekejap. Cewa, masalah teknikal. Okey, baik. Okey, saya akan share skrinnya. Jeng, jeng, jeng. Okey. Perjalanan selepas kematian. Sudahkah kita bersedia nak tahu apa tu alam barzah? Alamak, kacau daun lah tanya soalan. Okay, siapa ni? Okey, sorry Aisyah. Ustazah sekiranya, sekejap. Saya baca ni. Okey, Ustazah, sekiranya mata si jenazah tidak boleh tutup, adakah doa untuk membantu? Okey, paling-paling kita buat adalah baca Yasin.
Kerana hadis yang sahih mengatakan iqra'u yasin ala mautakum. Itu adalah mujarab yang paling mujarab. Okey, kalau masuk tafsir Yasin, insya-Allah kita akan belajar kenapa surah Yasin ni terpilih. Okey, dan kita akan baca surah Yasin. Kalau dia anak, maka sebaik-baiknya yang baca tu ibu. Okey, kerana doa ibu tu mustajab. Kalau sekiranya dia tak ada mak, tak ada bapa, tak ada siapa-siapa, kita dapatkan orang ramai baca. Okey, orang-orang yang soleh kita panggil. Jangan panggil orang-orang yang solat pun tidak, maka baca. Okey, kalau nak panggil pun tak apa. Tapi of course orang soleh very important priority. Panggil orang soleh untuk baca. Okey, saya ada cerita nak cerita dengan anda. Saya dulu pernah dijemput untuk baca Yasin untuk satu keluarga ni, untuk maknya. Dan kemudian bila saya datang, sedihnya, anak-anak dia semua Masya Allah lah berjaya. Ada yang doktor, ada yang engineer. Sempat saya berbual, ada yang doktor, ada engineer. Kebanyakan mereka tinggal di Australia. Okay? Jadi bila saya dijemput untuk baca Yasin, when I reach her house, I saw a stack of Quran dekat sebelah mayat. Tapi orang-orang di sekeliling ada yang sibuk kat dapur, ada yang tengah makan, ada yang tengah tengok TV. Ada yang tengah duduk bersembang ketawa. Tak ada satu pun yang baca Yasin. Awak tahu tak, bila saya habis baca Yasin, saya balik pada rumah tu saya menangis. Saya cakap dengan suami saya, masa tu anak saya masih kecil, saya kata, kalaulah itu berlaku kat kita, do you think our children will read to us? Will read for us? Cukup tak kita didik anak-anak kita ni yang akan bacakan untuk kita? So bila saya fikir itu, saya sedih. Sebab dulu, ibu ni saya kenal, seorang wanita yang bila dia cakap, my children are very good children. Mereka pandai, mereka gitu, mereka gini. Tiap-tiap bulan bagi duit ziarah. Kalau tak boleh balik Singapura, nanti telefon terangkul. Anak saya bagus. Dia saya kata, wah bagus, Masya Allah. Saya tak fikir apa-apalah. Jadi bila meninggal, saya sedih tengok mak dia. Okay? Jadi bila saya cakap di sini, Yasin tu memang seriously lah. Nabi cakap, obat yang terbaik. Okay? Bila baca Yasin tu, ibunya bila dah dikafankan tu matanya tak tutup. Saya juga pernah mengalami mayat yang mana anak yang baik sangat-sangat tapi tangannya tak boleh tutup. Maka bila tangan tak boleh tutup, tak boleh kafan. So ustaz, mak semua solat hajat. Kita ramai-ramai solat hajat untuk dia. Untuk si mati ni. Tapi dia anak soleh ya, soleh ni anak baik, very good child, filial child. Very good boy. Tapi tak beramal soleh. Okay, so kat sini kita kena faham definition of baik tu apa maksudnya. Okay, baik. So tadi tu baca Yasin Okay, ada ustaz kata selawat lebih baik walau apa niat kita tetap diterima amalnya. Saya nak pencerahan untuk selawat lebih baik walau apa niat kita tetap diterima amalnya. Kalau selawat banyak, insya-Allah Nabi kata akan sampai syafaat. Okey, kalau kita nak syafaat Nabi, nak dapatkan syafaat Nabi, perbanyakkan selawat. Itu yang saya tahu. Okey. Okey, syukran Ustazah. Okey, baik, kita masuk slide tanpa membuang masa. Dah terbuang sebenarnya masa. Okey. Now sekarang alam barzakh. Okey, baik. Alam barzakh tu apa? Selalu kita cakap alam barzakh, alam barzakh. Alam barzakh tu apa sebenarnya Okey, bagi siapa yang ada mushaf, kita buka surah Rahman ayat 19 hingga 20. Okey. Okay, surah Rahman ayat 19 hingga ayat 20. Siapa yang ada mushaf, sila buka. Okey, yang mana dikatakan di sini auzubillahi minasyaitonirrajim, marajal bahraini yaltaqiyan. Nabi Allah berkata di sini mana dua lautan bertemu, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nampak tak perkataan barzakhun? Itu maksudnya barzakh. Apa itu barzakh? Kamu lihat air itu seperti biasa, dua lautan. When I tell you there are two oceans, you yourself cannot identify two oceans, but you see as one ocean. But Allah said in the Quran, ada two oceans whereby they are flowing side by side, sebelah-sebelah. Tetapi the taste does not blend together. Itulah barzakh. Ayah nampak kita di alam barzah. Ibu nampak kita di alam barzah. Ibu sedih kalau kita tak buat kebaikan. Ayah sedih kita tak buat kebaikan. Kita tak nampak ayah, ayah nampak kita. Itu bezanya alam barzah dan alam dunia. Kita tak nampak mereka, mereka nampak kita. Okay? Cuma mereka tak boleh nak cakap. Kalau mereka cakap pun kita tak dengar. Itu alam barzah. Okay, baik.
Tadi saya kata, okey ni baca selepas tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil hayati wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 4 perkara yang kita minta. Ya Allah, jauhilah aku daripada azab kubur, jauhilah aku daripada azab neraka, jauhilah aku daripada fitnah ketika aku hidup dan sudah mati. Aku dah mati pun macam mana orang buat fitnah? Contoh saya dah mati, na'udzubillah min zalik, anak saya kata, kenapa engkau suka mencuri? Sebab dulu mak aku ajar mencuri. Padahal saya dah meninggal, saya tak dapat nak betulkan apa yang anak saya cakap. Saya tak dapat nak tegur apa yang dia buat. Itulah fitnah selepas kematian. Dan yang seterusnya adalah fitnah Dajjal, fitnah yang paling terbesar. Okey, baca selepas tasyahud akhir sebelum bagi salam. Bagi yang nak doa nanti boleh minta, saya akan bagi admin. Okey. So di sini apa yang akan berlaku di alam barzah? Okey, baik. Kita akan buat perkongsian yang lain pula. Okey, Nabi Muhammad SAW berikan definisi alam barzakh ini berapa luas. Nabi kata, bayi yang dalam perut, dalam rahim dilahirkan. Okey. Dan di sini kita ada alam dunia. Okey, baik. Bayi yang dalam rahim, kehidupan dia sempit ke luas kat dalam rahim. Kadang-kadang baby tu bergerak, kita rasa nak terkencing. Betul tak kalau orang yang dah pernah mengandung? Ya, sebab dalam rahim sempit. As the baby grow bigger and bigger, tempat tu jadi smaller and smaller. Okay, jadi bayangkan rahim ni, baby kat dalam rahim keluar dekat alam dunia. Alam dunia luas, baby tengok, wah besarnya. Sampai baby kadang-kadang rasa very insecure. Itu sebab kita kena bedung. Betul tak mak-mak? Okey, jadi di sini kat mana alam dunia? Okey, ini dunia. Dunia yang mana Ustazah? Dunia sekarang awak dengan saya tinggal? Okey, ni macam ini. This is alam barzakh. Okey, ini alam barzakh. So alam barzakh, bayangkan berapa luas? Subhanallah. And I'm talking about a baby. I'm not talking about a group of mankind, okay? A baby living in this whole wide world. Subhanallah. Itulah alam barzah luasnya bagi satu orang. Dia rasa besarnya macam gitu. Okay? Jadi apa yang berlaku di alam barzah? Tadi kita cakap tentang roh orang beriman akan naik ke langit 7 yang mana Allah akan simpan roh dan kitab-kitabnya dekat tempat dinamakan Al-Layyin. Okay? Yang roh orang kafir Allah akan lemparkan. Okay? Maksudnya masuk kembali ke dalam tubuhnya di dunia dan dia akan masuk ke dalam kubur. Yang mana dia akan disoal jawab dengan malaikat mungkar nangkir. Nabi pernah bermimpi. Bila seorang Nabi Nabi Muhammad SAW mimpi, definitely is the truth. Okay, bukan mimpi macam awak dan saya. Nabi bercerita dengan sahabat ketika tu Nabi diam. Kemudian dah duduk, dah bersembang ni, kenapa Nabi diam macam dari tadi? Sahabat pun tanya, kenapa Rasulullah engkau diam? Apakah ada sesuatu yang menyedihkan kau atau merisaukan kau? Nabi kata, aku dapat mimpi yang mengerikan. Yang mana di dalam mimpi itu aku lihat kepala dihempas dengan batu yang besar, berkecai batu kepala tu, kemudian disatukan kembali, dihentak sekali lagi dan berterusan begitu. Dan kemudian sahabat tanya, apakah tanda itu wahai Rasulullah? Itulah tanda azab di dalam kubur. Kemudian ditanya lagi, based on that hadis, ramai yang bertanya, ramai yang tak faham, banyak ikhtilaf pendapat-pendapat. Ada yang pendapat yang kata tak ada yang mungkin ada cakap, kalau korek kubur lepas seminggu nampak badan okey apa? Mana azab? Tak ada azab. Okey, yang azab tu apa? Yang azab adalah roh, bukan jasad. Jasad awak korek tanah, korek kubur nampak sama. Tapi yang terseksa roh. Okey, soalan saya. Bukan soalan, bagaimana? So Imam Ghazali menerangkan dalam kitabnya Al-Iqtisad fi apa? Subhanallah, apa nama kitab? Saya ada tulis. Okey, tak apa. I will check insyaAllah. Tapi that definitely comes from Imam Ghazali kerana dia dalam bab roh. Okey, Imam Ghazali kata, contoh bila kita ada nightmare, kita mimpi seram. Upon awakening, daripada kita punya nightmare ni, kita bangun, kita akan rasa kita punya jantung duduk slamming hard against our chest kan, betul tak? Itu satu. Kedua, kita akan rasa kita start to sweat banyak-banyak, betul tak? Berpeluh-peluh,
ketakutan. Bila orang panggil kita, kita akan terkejut. Betul tak? Itu seksa roh dan itu di alam dunia. So di alam kubur kita akan rasa betul-betul sakitnya. So itu yang Nabi kata, di alam kubur keadaannya seperti itu. Siapakah yang akan rasa begitu? Roh yang tadi tak beramal, kurang beramal, ataupun roh orang kafir. Okay? So sekarang, bila tadi mana saya sambung? Okay, dia dah masuk kat dalam alam roh orang beriman dan orang kafir. Dan with that, okay, sekarang apa yang berlaku? Besarnya alam barzah ni, okay, saya letaklah gambaran macam gini. Letaklah ini alam barzah. Nabi kata, roh yang tadi dalam tempat dinamakan Aliyin akan diberikan pakaian, akan diberikan wangi-wangian, maka dia akan duduk dekat dalam alam barzah tu, dia duduk bersembang, berbual dengan roh-roh orang beriman. Dia akan happy. Okey, dia boleh siap bercerita. Dia kata, hari ni aku sebelum aku meninggal 2 hari lepas, apa aku buat dengan anakku? Aku bawa anak aku, sempat bawa anak aku ke masjid, kenalkan dia dengan masjid baru 2 tahun anak aku. Okey, berbual. Dia dapat berbual, bertukar cerita, bersembang. Happy, enjoy. Okey, dan bila datang malaikat Munkar Nakir bertanya, dia jawab mudah saja. 3 soalan akan tanya. Man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Dan ma dinuka, apakah agamamu? Dia akan jawab dengan cepat dan pantas, smooth. Okey, Nabi kata dia akan cakap smooth dan yang jawab itu adalah amalnya. Bila dia dah habis jawab, that's it, done. Dia terus pergi dekat alam barzah, dia enjoy kat situ dengan roh-roh orang beriman. Tapi yang si kafir ini pula, bila malaikat Munkar Nakir ditanya dia man rabbuka, dia akan cakap dia tak tahu nak cakap apa. Bukan dia tak tahu, walaupun dia dah belajar, kadang-kadang dia tak tahu sebab amalnya tak tahu nak jawab apa. Okey, maka Nabi kata dia akan dipukul. Bila dipukul dengan rantai besi yang dibawa oleh Munkar dan Nakir, dia akan tenggelam masuk ke dalam tanah. Tanah itu sedalam 70 hasta ataupun kita boleh cakap 74 arm the length. Okay, which is about 49 meters to 50 meters down. Itu sekali ketuk ya. Jangan awak cakap 50 meters down, not so deep. Still okay, practical. Okay, there's only one knock. So kalau salah lagi, next question, another knock. Kemudian dihidupkan balik, rohnya disatukan balik, dirasakan lagi, dipukul lagi, begitu berterusan. Okay, kemudian soalan nanti datang. Ustazah, apakah dia happy duduk kat alam kubur? Okay, nanti kita akan tengok dia happy tak duduk kat alam kubur. Okay. Okay. Kita tengok macam tak happy kan? Alamak, sorry. Okay. So masuk seterusnya. Apa yang akan diazab dalam alam kubur, Ustazah? Okay, baik. Kita ada 9 perkara yang akan diazab dalam alam kubur. Yang pertama sekali, ada soalan? Ustazah, orang beriman yang dah clear masuk alam barzah, do they still remember their family? Of course. They remember, they hope for your doa. They are hoping every day for your prayers. They are hoping for you to make a lot of zikir for them. A lot of ibadah for them, whichever they had missed before. Yes. Okay. Ni hadis dhaif, bukan hadis betul. Bukan hadis betul, tapi dia dhaif narration dia. Ada seorang ibu di dalam kubur, kuburnya terang. Satu orang ibu pula, kuburnya gelap. Ditanya kepada temannya, wahai temanku, kenapa kuburmu cerah? Dia kata, anak-anakku rajin berdoa untuk aku. Anak-anakku rajin buat amal sunnah dan kemudian disedekahkan untukku. Maka kubur aku terang. Alangkah sedih dan ruginya aku kerana aku tak pernah mengajak anak-anakku amal soleh. Maka mereka tak buat. Mereka bukan pencipta amal-amal soleh. That's very sad. Okay. So that's why kadang-kadang kita kalau nak didik anak-anak, didik mereka untuk cinta Islam. Jangan kita didik mereka cinta dunia. Okay, baik. Coming to here. Apakah azab yang akan dikenakan? Pertama, slandering. Namimah, adu domba, mengumpat, fitnah. Ni number 1. Kedua, berbuat ghulul. What is ghulul? Ghulul tu maksudnya you take more than what you are taking more than what you are supposed to take. Okay, for example, saya sepatutnya agihkan zakat kepada masyarakat $200. Dan ini bukan hak saya. Ataupun saya kena agihkan each person dapat 200. But because I like this person so much, I favor this person very much. So saya kasih dia 250. Okay, orang ni pun dapat 250, dia tahu sepatutnya dapat 200 tapi dapat lebih daripada zakat, dia pun ambil happy.
Itu ghulul. Sepatutnya dapat 200 tapi awak dapat lebih atau awak ambil lebih. Suka berbohong. Okay, check. Baca Quran tapi tak laksanakan. Okey, di sini Allah tak seksa kalau kita tak laksanakan perintah dulu, tapi lebih kepada larangan. Kita baca, Allah larang kita derhaka pada ibu bapa, kita langgar. Allah larang kita Allah larang kita for example jangan bohong, kita bohong. Okey, itu akan disiksa. Zina, adultery, makan riba, usury, okey, interest. Belum bayar hutang. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istinja tidak betul. Istinja tak betul. Wuduk tak sah. Solat tak sah. Dan ini akan ditanya. Perhatikan meninggalkan solat 5 waktu ni bukan sekali ditanya. Ini paling penting. Kerana apa? This is the basic requirement untuk masuk syurga. In a way. Sebab itu saja amalan yang menunjukkan kita ni hamba Allah. Kita tak adalah every time. Every second kita asyik tasbih saja. Betul tak? Kita solatlah baru kita akan berzikir. Kita solatlah baru kita akan ingat Allah. Itu pun kadang-kadang kita ingat kerja, ingat anak. Betul tak? Okay. So kita masuk next. Oh ya, yeah, that was the one. Dah, ni kitabnya. Iqtisad fil i'tiqad. Ni tadi saya dah baca. Okay. Oh yes. This part. Hadis Sahih Bukhari, pohon versus baca Quran. Ada yang kata, Ustazah, kita tak boleh baca Quran dekat kubur. Saya yakin kita boleh. Kerana sahabat dengan Nabi, hadis Sahih, ziarah kubur. Kemudian Nabi dengar orang yang kat dalam kubur si mati ni kena azab. Nabi pun ambil pokok, pohon kecil, Nabi patah dua, Nabi cacak dekat kuburnya. So bila Nabi cacak, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau buat? Semoga dengan adanya pohon ini, bila ia bertasbih, maka akan ringanlah azab. The problem with us, okay, nowadays is that kita kubur mak bapak kita, kita tak letak pokok-pokok. Kita letak apa? Kita letak dapur-dapur. Tak cukup dengan dapur-dapur, kita letak payung. Tak cukup dengan payung, kita letak anak patung. Kalau yang meninggal baby, anak kita, kita letak anak patung. Kadang-kadang saya pergi ziarah, letak coklat. Ya Allah, ni dah kenapa ni? Amalan apa ni? Okay. Nabi ajar letak apa? Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Kalau pergi ziarah kubur, nampak ada insek, ada caterpillar, ada spider, jangan bunuh. Kerana mereka ni semua bertasbih. Malah binatang-binatang, pokok-pokok semuanya bertasbih. Ni dalam Quran. Sabbahalillahi ma fis samawat wa ma fil ard. Pokok-pokok, semua tumbuh-tumbuhan, langit, semua bertasbih pada Allah. Yang tak suka bertasbih manusia. Okay. So kat sini, boleh tak saya baca Quran dekat kubur Ustazah? Boleh. 100% very sure boleh. Okay? Okay, ada soalan. Adakah dengan baca Quran secara istiqamah kita akan terus masuk syurga tanpa hisap? Oh, tak ada riwayat macam gitu. Tak pernah dengar. Baca Quran secara istiqamah akan terus tak masuk syurga tanpa dihisap. Kita akan dihisap. Tapi hisap kita sama ada cepat ataupun hisap kita dikurangkan. Later kita akan belajar bab hisap. Kita ada dua macam jenis hisap. Yang mana insyaAllah saya akan ajarkan doa. Doa apa yang kita kena baca. Okay? Okay. Itu je kan soalan? Saya ada tertinggal ke? Tak ada Just double check. Okay. Dah ni dah baca. Okay. Ada lagi? Ustazah, Habis kalau nampak ular pun tak boleh bunuh Allah, ular takutnya. Ular ada makna lain ya. Okey, ular kalau nampak ular kat kubur ada makna lain. Itu insya-Allah lah. Itu dengan ESG tahun hadapan insya-Allah kita akan sentuh. Kalau nampak binatang-binatang apa pula maksudnya ya. Tapi itu ada maksud lain bukan maksud itu ular kena bunuh. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim la yaturuhu ma'asmi syai'un fil ar wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Maka picit ular tu kalau kita boleh bunuh, kita bunuh. Tak boleh kita halau. Okay? Allahu Akbar. Siapa lah pula nampak ular ni? Sedih. One question, Ustazah. This is in English for my aunt who is a mu'allaf. Yes, please. No problem, insyaAllah. Does your loved one who has passed on make dua for their loved ones that is on earth? No, they cannot. Except for children. Okay, except for children. Yang belum baligh, who hasn't reached puberty, they can make dua for their parents. Only parents. Not siblings, not grandparents.
only parents. For example, I'm pregnant or I have a child who passed on at the age of 5 years old, hasn't reached puberty age, and he will make dua or she will make dua for me, so that I can masuk, that I'll be entering paradise and meeting him or her. Alright? Okay, thank you. Okay, so kita akan masuk next. Wah, cepatnya. Sabar. Relax. Okay. Okay, sekarang ni saya bagi anda masa seminit saja untuk baca. Hayati, baca betul-betul. Saya suka kata-kata ni. Okay, seminit saja. Sementara saya attend. Thank you, Ustazah. No problem. Okay. Orang yang bahagia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Yang menyediakan kubur sebelum dia masuk ke dalamnya. Yang meredai Allah sebelum Allah redha dengan dia. Apa saja Allah nak bagi, dia dah persiapkan diri. Dia dah redha. Allah nak ambil anak, dia redha. Allah nak ambil suami, dia redha. Pekerjaan yang baik Allah nak ambil pun dia redha. Semuanya dia dah redha. Dia takkan sedikit pun tanya. Walaupun dalam hati terlintas untuk bertanya. Takkan ada. Subhanallah. Kata-kata yang very deep. Okay. Okay. Okay, sekarang kita masuk tiupan sangkakala pertama. Okay, dan kedua. Okay, baik. Tiupan sangkakala pertama, kalau kita lihat kepada siapa yang akan tiup. Okay, saya rasa semua tahu, budak kindergarten pun boleh jawab soalan ni. So, kita akan skip that part. Ditiup oleh malaikat Israfil. Okay. Dalam surah Az-Zumar ayat 68, kita ada satu phrase ni ataupun dalam ayat dikatakan illa man sya'allah. Okay. Kecuali barang siapa yang Allah izinkan. Bila ditiup sangkakala pertama, apa yang akan berlaku? Okay, kita tengok dulu apa yang berlaku. Kemudian I come to here. Let me explain this first. Okay. Gunung-gunung akan dilumatkan. Okay, anda tahu maksud lumat ni macam mana? I cannot get a best word to explain, but it's something like when you are needing a dough. Okay, dough roti tu awak need, awak campak ataupun what I can come with example, benda yang bila you picit, dia akan flatten it. Okay, you roll something, you flatten something, that is how gunung akan berlaku macam itu. Dan bumi akan bergoncang. Dan bila bumi bergoncang tu, kita akan rasa mabuk. Dan bila mabuk tu, padahal nak ikutkan bumi tu tak really bergoncang. Kita ni rasa dia bergoncang. Okay. Yang ketiga, bumi lepas dah bergoncang, dia akan menjadi seperti debu. Dan debu tu akan berterbangan seperti inseks. Kal farashil mabsus. Itu dalam ayat Quran. Akan terbang seperti inseks. Dan yang keempat, matahari akan hilang cahaya bertembung dengan bulan. Itu selepas sangkakala pertama ditiup. Semua akan mati. Soalan datang. Ustazah, apakah kita akan experience all this? No. I won't say a true believer. A believer, whether you are practicing believer or not, you will never face all these four things. Okay, kita tak akan rasa ni semua. Okay, yang akan rasa siapa? Orang-orang kafir. Allah akan matikan orang-orang beriman. Walaupun orang beriman tu tak pernah amal soleh. Itu rahmat Allah. Sebab itu nanti kita akan tengok di padang mahsyar how Allah react, okay, kepada orang-orang yang tak beramal. Okay. So kalau kita lihat daripada ayat surah Zumar ayat 68, illa man sya'allah, tafsir keluarkan 12 yang tak musnah ataupun tak binasa selepas sangkakala pertama. Who are they? Mereka adalah 4 malaikat yang main ataupun saya kata yang captain lah, yang ketua. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam, Israfil, Mikail dengan Izrail. Okay, 4 malaikat takkan musnah. Malaikat yang datangkan rezeki, malaikat Jibril, malaikat tiup sangkakala, okay, malaikat yang cabut nyawa. Yang dan ini 4. Okay, lagi 8 siapa? 8 yang pegang arasy Allah. So ini yang tak akan musnah. Okay, ini yang akan selama-lamanya. Okay, sorry, bukan selama. Ini yang tak akan musnah. Tiupan sangkakala pertama bila mereka tiup tak akan musnah. Kemudian Allah akan matikan mereka selepas semua dah habis. Semua dah settle, Allah akan matikan mereka. Kemudian Allah akan bangkitkan
malaikat Israfil untuk tiup sangkakala kedua. Okey, soalan datang, Ustazah, berapa lama Ustazah jarak antara tiupan sangkakala pertama, okay, the first trumpet and the second trumpet. How long is that? Okay. Yang di sini mabaina ni hadis sahih daripada riwayat Bukhari nombor hadis 4554 and daripada Muslim Sahih Muslim 5253. Okay, both hadis narrated by Abu Hurairah, whereby he said, according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentioned that ma baina nafkhatain arbaun, di antara dua nafkah ataupun dua tiupan sangkakala ini 40. Maka para sahabat pun tak sabar tanya si Abu Hurairah ni, 40 berapa? 40 apa ni? 40 tahun, 40 hari, 40 second, 40 jam. Kemudian dia cakap, aku tak tahu. Rasulullah cuma cakap 40 saja. Okay, so sekarang kita pun tak tahulah 40 apa, tapi kita tahu dia adalah 40. Okay, semua akan bangkit. Okay, baik, saya akan baca hadis sahih Sahih Muslim. Where is my hadis? Masya Allah. Okay. Okay, saya akan baca dia punya tafsiran apa yang saya dah translated here. Daripada Abdullah bin Amr, apabila sangkakala ditiup, semua orang yang mendengarnya akan pingsan jatuh dalam keadaan mati. Orang pertama yang mendengarnya adalah seorang lelaki yang sedang betulkan kolam air untuk binatang ternak dia, iaitu untanya. Dan kemudian dia mati. Lepas dia dah betul, the first man yang akan mati, yang betulkan kolam air dia mati dulu. Kemudian lepas dia mati, matilah pula semua manusia. Kemudian Allah akan menurunkan hujan seperti hujan yang lebat sangat-sangat. Hujan itulah yang akan menghidupkan semua tubuh manusia. Okey, mungkin awak dan saya terbayangkan macam mana tubuh kita hidup. Okey, kita kena faham. Mana saya ni? Okey. Okay, something that we need to know is that apa yang takkan musnah? Okay, yang takkan musnah yang pertama adalah jasad para nabi, jasad para syuhada. Okay, orang yang mati syahid. Okay, dan yang ketiga adalah roh itu sendiri takkan mati. Sebab itu kalau kena siksa, the roh will really feel it. Okay. Yang keempat adalah ajbuzam. Ini saya tak tahu nak cakap apa ajbuzam. Paling saya boleh dapat makna diorang kata tulang punggung. Okay, tulang punggung. Okay, kalau dalam airplane, kita ada black box. If anything happen to the airplane, you ada record dalam black box. What happened, kenapa flight ni boleh jatuh dan sebagainya. So black box tu jadi evidence. So this tulang punggung something yang tak boleh rosak, tak boleh pecah. Dalam bahasa Arab, kita panggil dia ajbu zambun. Okay. Ada yang kata tulang punggung, ada yang kata tulang ekor. Tapi dia bertindak seperti black box. Tailbone, yes, correct. Tailbone, yes. It's tailbone. Okay, tulang punggung, tulang ajbuzam yang kat bawah tu. Okay, so itu yang takkan musnah. Maka it's like a seed. Nabi kata it's like a seed. Bila Allah turunkan rain water, it will grow. Kita akan grow just like a plant growing from a seed. Okay, tubuh kita akan bangun dan kita akan bangkit. Lalu sangkakala ditiupkan sekali lagi, serta merta seluruh manusia akan bangun. Tubuh tu akan timbul-timbul. So first kali, okay, saya lukis. Kalau ini tanah, semua jasad akan keluar. Badan ni semua akan keluar. Bila turunnya apa? Turunnya hujan. Okay, this is the rainwater. Okay, kita punya body akan emerge from the land. Okay, slowly emerge from the soil. Keluar. Everything, all that emerge. Then what will happen next? Allah akan tiup suruh malaikat Israfil. Allah hidupkan malaikat Israfil. Tiup sangkakala kedua. Maka manusia akan tumbuh atau bergerak, akan bangkit seperti pohon. Okay.
Kemudian seterusnya akan dengar satu suara. Allah kata akan diperdengarkan satu suara yang sangat kuat. Suara itu akan kata, wahai manusia, marilah semua pergi kepada Rabb kamu. Di sini Allah gunakan istilah Rabb. So meaning at this point, at this very point, Allah dah tak anggap kita dengan penuh kasih sayang. Bila mana Allah is using his status as Rabb. What is Rabb again? Lordship, master. So when Allah is addressing himself as a master, who are we to him? Nothing but his slaves. Okay, so that is a time where he will really calculate kita, check kita like a slave. Okay, like a master checking on a slave. Okay. Dan Allah kata kumpulkan mereka dekat satu tempat perhentian. Dan tempat perhentian itu yang kita akan pergi next station. And that is Padang Mahsyar. Okay. Oh, ada soalan? Tulang solbi? Yes, correct. Itu bahasa istilah lain, bahasa Arab, correct. Okay. New sharing. Okay, so we are done with this. Next station, hari kebangkitan yang tadi saya kata bangkit. Okay. Ni saya dah sentuh siapakah yang akan bangkit dulu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, of course Israfil dibangkitkan dulu kerana dia nak tiup sangkakala yang kedua. Tapi dalam kalangan manusia yang bangkit dulu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah dibangkitkan, Rasulullah akan pergi ke satu tempat namanya Afasi. Okay, apa nama tempat dia? Afasi. Dan bila Rasulullah SAW pergi kat tempat tu, apa yang Rasulullah akan buat? Rasulullah akan menangis dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memintakan syafaat untuk kita. Okey. Okey, ni saya dah sentuh juga berapa jauh? 40. Okey, terangkan makna 40 tak ada makna. Bukan tak ada makna, maksudnya tak ada istilah syarah pun, tak ada syarah hadis, tak ada terangkan. Okey, ini jasad-jasad yang tak musnah. Ini semua hadis-hadis yang saya dah quote kat sini. Okey. Alright, sekarang kita dekat Padang Mahsyar. Bukan kita, na'udzubillah min zalik, belum kita lagi, ya Allah. Okey, kita sekarang dah sampai ke stesen Padang Mahsyar. Apa yang berlaku dekat Padang Mahsyar? Allah kata di Padang Mahsyar itu tanahnya putih. Kenapa tanah putih, Ustazah? Tanah putih maksudnya tak pernah diduki oleh sesiapa. Okey, tanah putih awak tak pernah tengok. Okey, kalau awak tengok padang pasir yang jarang orang pijak, kadang-kadang tanah dia nampak tak terlalu gelap. Betul tak? Nampak macam putih-putih. Okey, macam putih ataupun kalau dia brown pun is very light brown. Okey, so itu maksud saya. Tapi sekarang ni is totally putih. Okey, yang mana kalau orang tak nak dihisap, dia nak timpus diri dia dalam tanah pun, tanah akan tolak. Tanah tak nak. Okay, itu kadang kalau kita sekarang kita takut kita timbus diri kita dalam tanah, masuk tak? Masuk. Okay, so tanah putih, sangat panas, tidak berpakaian, tanpa alas kaki, and then hamparan yang rata tanpa ada penghujungnya. Sekarang dunia sekurang-kurangnya kita tahu Singapore tu one end to another end, kita tahu kat mana Singapore. Sekarang ni Allah kata tidak ada penghujungnya. Okay, manusia semua bangun. Okay, manusia bila bangun semua macam terfikir-fikir nak pergi mana nak pergi mana. Okay, tak tahu. Semua ikut dah. Just follow the crowd. Pergi ramai-ramai. Na'udzubillah min zalik. Kemudian, manusia akan ditinggalkan 70 tahun tanpa diadili. Bayangkan your teacher call you. Okay, for example, I say, Siti Suhaila, come to my office. Saya principal. Okay, saya panggil Siti Suhaila. Dia datang ke office saya. Please stand one corner there. Hang on. Saya buat kerja. Saya diamkan dia je. Apa rasa Siti Suhaila rasanya? Principal ni panggil aku tapi dia nak apa Tunggu daripada pukul 8 ni dah pukul 5 petang ni aku berdiri. Dia tak nampak aku ke? Dia nak tanya apa ni? And bayangkan 70 tahun manusia akan tunggu. Sampai to the extent menangis air mata darah. Rasulullah kata, kenapa nangis air mata darah? Kerana terlalu panas, terlalu terik, tak tahan matahari setakat sejengkal. Dan manusia itu yang mana banyak buat dosa, banyak buat maksiat, dia akan berpeluh yang amat, yang mana dia akan tenggelam dalam peluhnya. Okay? Dan bila Rasulullah SAW lihat keadaan umatnya seperti itu, menangis Nabi ini, berdoa dengan Allah untuk meminta syafaat. 3 golongan di Padang Mahsyar. Siapakah mereka? Yang pertama, beriman dan bertakwa di dunia. Selamat.
Dan golongan ini Nabi kata mereka akan datang dalam keadaan berkenderaan, dapat makanan, dapat pakaian, dapat tedungan, shelter. Okay, but I don't know whether it's literally kita pakai pakaian ke apa, tak tahu. Tapi basically keadaannya baik. Okay, keadaannya baik. Okay, berkenderaan. Ini hadis dhaif diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Al-Hakim. Okay, bagi siapa yang nak tahu ni hadis dhaif. Okay, tapi saya suka nak kongsi. Golongan yang kedua beriman tapi banyak melakukan maksiat. Itu adalah kita lah beriman tapi kita tetap melakukan banyak maksiat, banyak berdosa. Kita akan datang dalam dua bentuk. Sama ada kita akan berlari-lari dekat padang mahsyar trying to find for justice, who are going to justify me, where is Allah, searching everywhere. Either you'll be running or walking. Okay. And the third golongan adalah orang kafir. Dan orang kafir ini akan berjalan dengan wajah mereka. Ini dalam banyak ayat Quran ada berjalan dengan wajah. Okay. Okay, baik. Nabi SAW sujud doa kepada Allah di tempat namanya Fahsi. Bila Nabi sujud berdoa kepada Allah, Nabi tak minta syafaat. Nabi minta pada Allah dulu, ya Allah adililah umat-umatku ya Allah. Bukan minta syafaat. That was the first thing. Okay, his intention was that adili umat-umat Nabi. Okay, ada soalan. 70 years same as out. No. It's not the same. Bila ditanya 70 years berapa lama, sahabat semua diam. Nabi Muhammad SAW sendiri pun diam. Tak tahu berapa lama 70 tahun itu. Oh, saya dah tulis kat sini riwayat. But this is hadis dhaif Okay. Okay, next. Okay, surah Ar-Rum. Okay, ayat 55, yang mana orang-orang beriman. Okay, orang-orang beriman pula berapa lama Ustazah dia akan tunggu? Seperti daripada waktu zuhur sampai ke waktu asar. So bila awak tanya saya tadi 70 hari tu berapa lama, 70 tahun tu berapa lama? Ada banyak tafsirannya. Okay, ada yang rasa sampai ada yang rasa lamanya sampai mereka kata tinggal kat kubur tu lebih baik. Aku diazab pun aku suka. Itulah keadaan orang-orang yang buat maksiat. Itulah keadaan orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Sampaikan mereka cakap aku di alam barzah tu, di alam kubur tu lebih baik daripada kat padang mahsyar ni. Padahal kat padang mahsyar tu saya tanya anda, ada azab ke? Anda tak kena pukul? Anda setakat apa? Tenggelam dengan peluh? Okeylah, bukan setakat, maksudnya tenggelam dengan peluh, panas, tak pakai pakaian. Anda tengah tunggu masa diadili. Itu saja. Tapi ini kat kubur dihentak, dipukul dengan besi panas, ditanya, diinterrogate many times. And you say you favor that place. Okay, bayangkan keadaan kita. Na'udzubillah min zalik ya. Okay, ada soalan? Berjalan dengan muka mereka seperti yang Ustazah mention. Yes, correct. Berjalan dalam muka mereka. Oh, bukan dalam surah Mulk. Surah Mulk yang jalan dalam muka tu yang dia lihat rezeki dunia tu, dia sayang dunia seperti anjing. Jalan dengan muka tu saya baru lepas subhanallah, surah apa ni, dalam juz Ammah. Jalan dengan muka. Kemudian sahabat tanya, jalan dengan muka macam mana? Nabi kata, Allah khalaqa rijlain, bukankah Allah telah cipta dua kaki untuk kamu jalan? Ya wahai Rasulullah, begitulah Allah cipta kamu ke dia akan berjalan. So something that you and me we cannot logicalize, we cannot picturize it. Okay, is beyond our ability, mind ability to think. Okay. Okay, belum. Korban binatang naik transport ni bukan kat padang mahsyar, itu kat Sirat. Itu belum masuk. Tu stesen yang nak dekat, masuk last station. Neraka ke syurga, tu stesen yang ke-11. Belum lagi. Kita belum sampai. Kita baru nak masuk stesen yang ke berapa ni sekarang? Padang mahsyar, stesen yang ke-3. Okay. Dan kemudian 7, tak sempat lagi nak baca. Okay. Oh, terima kasih, sama-sama. Okay. 7 golongan yang akan dapat perlindungan di padang mahsyar. Okay, this part, pemimpin yang adil. Okay, I think I can skip this part. You can do your own reading sebab time doesn't permit. Okay. Tapi basically dia tak ada makna yang tersirat, okay. Iaitu pemuda. Bila saya gunakan perkataan pemuda dekat sini, please bear in our mind, bukan old man
young, strong teenager, teen man. Okey, masih muda lagi. Okey, pemuda yang masanya dihabiskan beribadah. Senang dapat ke susah? Susah, ustazah. Yang selalu dekat, kalau saya kasih ceramah kat masjid pun saya tengok yang datang Tok Haji, Nek Haji yang datang. Kak Ji, Abang Ji tak datang. Yang datang Abang K. Okey. Dan kemudian seterusnya kita pergi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta apa? Diadili. Okey, syafaat Nabi, kita masuk jam straight to syafaat Nabi. Kenapa first syafaat Nabi ni dikatakan syafaat kubra? Kubra tu maksudnya besar ataupun great. Okey, sesuatu yang besar, great. Kenapa dikatakan besar? Kerana bila umat-umat masing-masing pergi kat Nabi mereka kata nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri, kami tak mampu nak minta apa-apa. Kami takut. Allah tinggalkan hambanya macam itu je. Selama 70 tahun. Tengok pun tak nak. So sekarang nak jumpa, bayangkan. Mak kita tak nak tengok muka kita. Rasa-rasa berani tak kita nak masuk rumah mak? Jangan main-main dengan penyapu dia rembat awak nanti. Okay? So sekarang tak berani. So itu keadaan kita. Bayangkan ni Allah lagi. Okay? Yang kedua, syafaat untuk orang yang beriman. Dan orang beriman ni orang yang masuk syurga tau. Okay, kenapa dia dapat syafaat daripada Nabi? Okay, syafaat dia untuk apa pula? Sebab dia dah masuk syurga. Syafaat bila dia dapat, supaya dia masuk syurga dengan cepat. Yang ketiga, orang yang dapat syafaat ni adalah orang Islam yang buat maksiat. Dia masuk mana? Dia masuk neraka. Dia bukan ahli syurga dulu. Dia masuk neraka. Tapi kenapa dia dapat syafaat, Ustazah? Maksudnya dikurangkan hukumannya. Dikurangkan punishmentnya dalam neraka. Kalau punishmentnya berat, maka dikurangkan sedikit. Okay. Yang keempat pula syafaat orang yang mengucap 2 kalimah syahadat, but worst of all, tak pernah pun 1 kali dalam hidup buat amal soleh. Maka sekali lagi tempatnya di neraka, tapi dikurangkan azabnya. Sampai dah habis bersih dosa-dosanya, barulah dia akan dapat syurga. Yang kelima adalah syafaat untuk penghuni syurga. Yang mana you will go from level 1, katakan you kat level 1, you will go to level 2 syurga. Okay, dengan adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, syafaat ahlil bait. Okey, ini riwayat hadis Imam Ahmad. Siapakah dia? Abu Talib. Siapakah Abu Talib? Abu Talib adalah pakcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia akan dapat syafaat daripada Nabi, yang mana beliau jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kematian datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak masuk Islam. Okay. Dan kemudian dia akan dapat apa? Every Monday. Okay. Saya tak baca hadisnya. Saya just tell you what is in the hadis. Every Monday dia akan dapat seringan-ringan azab. Dan apakah azabnya? Pakai sandal yang panas, burning. Okay. Dalam fire sampai otaknya pecah. Dan na'udzubillah min zalik. Let me just quote again. Ini adalah seringan-ringan azab. Okay. Kalau bagi siapa yang terlepas, sekali lagi, walking on the wearing a sandal, walking in the hellfire, otak pecah. Okay. Sebab terlalu panas. Heat to travel daripada bawah naik ke atas, otak kita bergelegak pecah. Dan itu adalah seringan-ringan azab pada setiap hari Isnin Abu Talib akan dapat. Okay. So bayangkan kalau kita rasa amal kita ni dah banyak, hidup kita dah hebat, bayangkan apakah kita tak akan dapat azab terus? Kalau kita rasa kita tak akan dapat azab, sudahkah kita bersedia? Okay. Now, siapakah mereka yang tidak mendapat syafaat Rasulullah? Satu saja. Okay, and who are they? Orang yang buat syirik besar. Okay, orang yang buat syirik besar iaitu percaya selain daripada Allah. Okay. Ustazah, kalau percaya daripada selain Allah, bukankah dia dah kafir? Tidak, tak semestinya. Contohnya, saya percaya Allah, saya tak solat, tapi saya juga percaya daripada sumber-sumber lain. Saya percaya pekerjaan saya yang jaminkan kehidupan bahagia saya. Saya percaya dengan anak, dengan pergi vacation selalu, saya akan gembira. Saya percaya dengan makan ubat, saya sihat. Itu syirik. Okay? Dan mana saya menduakan Allah. I'm sharing Allah with other entities. Okay? Oops. Okay, syafaat khusus. Okay, syafaat of course khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita masuk seterusnya. Please take note of this doa.
Okey, amalkan daripada sekarang pula. Sekarang Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini daripada ayat Quran. Apakah maksudnya di sini? Kita ada, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang baik, hisab yang mudah, atau dengan arti kata lain kita kata, oh Allah, subject me to an easy reckoning. Okay, Allah subject, give me an easy reckoning. Okay, itu maksudnya. Allah hisablah aku hisab yang mudah. Kerana di sini kita ada two types of hisab. Okay. Sama ke dengan orang murtad? Ni soalan apa ya? Apa yang sama dengan orang murtad? Yang tadi percaya syirik Orang murtad dia betul-betul terkeluar pada Islam. Dia tak percaya Allah, dia tak percaya Rasul. Tapi syirik ni dia kongsikan Allah dengan other beings. Okay. Yes, Allah mudahkan aku dengan hisab yang mudah. Betul, yes. Itu maknanya, betul. So di sini menunjuk amal yang perbuat. Okay. Saya nak tengok. Okay, amalan pertama yang akan dihisab. So this point adalah solat. Tolong saya mohon kepada anda yang ada di sini, jagalah solat 5 waktu. Kalau anda rasa yang benda-benda lain anda tak mampu nak jaga, bab-bab mengumpat, bab hutang ni tak mampu, tak apa, take things slowly. But please, solat 5 waktu, the basic thing. Okay, dia adalah fundamental, okay, benda yang paling pillars of Islam, benda yang paling bawah sekali, paling mudah, paling basic, okay. Jagalah sebaik-baiknya. Yang kedua adalah soal darah. Okey, soal darah ni, kenapa saya cakap darah sini? Bukan saya cakap dalam hadis soal darah. Kenapa dia kata darah ni bukan sebab bunuh. Tak. Tapi hak manusia. Iaitu hutang, jaga. Kita ada mengumpat orang. Kita kena jumpa orang tu cakap, saya dulu mengumpat awak begini. Saya fitnah awak begini. Maafkanlah saya. Okey, kalau kita rasa kita tak mampu untuk jumpa dia, untuk minta maaf, janganlah mengumpat. Janganlah fitnah. Jaga lidah. Sebab ini soal darah. Dia akan tuntut kita. Okay, sebab nanti di padang mahsyar lagi je dah dituntut. Dah dituntut dekat padang mahsyar tu dah tuntut. Belum lagi keluar hisab, dah dituntut. Okay. Okay, ini yang saya nak cakap. Hisab, very important. Admin, saya extend time boleh, admin? Boleh ya, admin? Admin. Calling 1, calling 2. Boleh, terima kasih, admin. Okay. Okey, hisab kita ada dua. Hisab arad dengan hisab munaqasyah. Okey, baik. Saya akan bacakan hadis yang mana daripada Sayyidatina Aisyah. Man husiba uzziba, qalat Aisyah. Okey, Aisyah radhiyallahu anha dengar Rasulullah SAW kata, man husiba uzziba. Apa maksudnya? Barang siapa dihisab, maka dia akan rasa terseksa. Dia akan rasa diazab. Kemudian berkata Sayyidatina Aisyah, faqultu, aku bertanya kepada Rasulullah, awalaisa biqaulillahi ta'ala, bukankah Allah dah kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini ayat Quran. Sayyidatina Aisyah bacakan kepada Rasulullah. Kemudian berkata Rasulullah jawab soalan Aisyah tadi, innama zalika al-arad. Itu adalah arad. Itu adalah apa? Arad. I will come to hear what is the meaning of arad. Dan kemudian walakin man nuqisha al-hisab yahlik. Dan barang siapa yang pergi kepada munaqasyah, maka Nabi kata musnahlah dia. Okey, apa maksud arad? Dalam arti kata lain, arad ni maksudnya exhibit ataupun kita cakap exhibition. Exhibition. Kalau I exhibit something, is it necessary or is it must for you to buy my thing? As a businessman, I show something to you. Saya tunjuk, saya demo, awak mesti beli ke? Tak. I just exhibit, I show it to you. Okay? Itu maksudnya arad. Hisab di sini Allah akan bentangkan semua amalan-amalan kita dan Allah akan suruh malaikat baca. Pada tarikh 1 hari bulan 1, 1984, okey, Ustazah Nurlin dilahirkan. Apa yang dia buat? Pada tarikh 2 hari bulan 1, 1984, apa Ustazah Nurlin buat? Okey, dah, sampailah wafat ataupun meninggalnya Ustazah Nurlin. Semuanya akan diturut, dicakap, dibaca. Okey, itu arad. Tapi kalau munaqasyah, discussion. Allah akan soal jawab tanya. Pada 10 hari bulan 8, apa yang awak buat? Kenapa pada malam tu awak keluar? Kenapa awak keluar dengan lelaki? Kenapa awak keluar dengan lelaki, awak tak pakai tudung? Kenapa awak keluar dengan dia, awak pimpin tangan? Allahu Akbar. Itu munaqasyah. Allah akan tanya satu-satu.
Okay, date by date, time by time, second by second. And it's going to be very, very tedious. Okay. Padang mahsyar. At that time, we can see you see your family also, you don't want to meet them. Padang mahsyar, you see your family, you don't want. You look at your son also, you don't want to be close to your son. Why? Sebab kita takut anak kita akan tarik kita masuk neraka. Kita takut ibu kita akan tarik kita masuk neraka. Kita takut bapa kita akan tarik kita masuk neraka. Kita nak sendiri-sendiri. Kalau kita nampak anak pun kita buat-buat tak kenal. Itu keadaannya. Kerana apa? Kita terlalu takut. Kita terlalu takut. Dan kalau kita dah nak dekat sampai pada waktu hisab, kita akan cuba terfikir-fikir, apa aku nak cakap ni? Apa aku nak cakap? Oh, aku nak cakap dulu anak aku dah sudah solat, dia tak nak solat. Aku akan cakap dengan Allah, aku dah pernah cakap dengan dia. So, saya tarik pahala anak saya. Na'udzubillah min zalik. Itulah yang akan berlaku. Itu yang Rasulullah cakap. Orang yang paling teruk adalah mukmin al-mukhlis. Mukmin yang muflis. Mukmin orang beriman tapi dia adalah orang beriman yang muflis. Yang mana dia akan jadi bankrupt, semuanya akan tarik. Pahala yang selamanya dia ada banyak, dia kumpul dengan banyak, semuanya akan ditarik oleh anak, isteri, suami, bapa, ibu dan sebagainya. Okay. Hisab munaqasyah include amalan yang we have already taubat. Yes, I'm coming to that as well. Saya belum masuk. Okay, thank you for reminding me. Okay, ni nak masuklah hadisnya. Tadi saya dah bacakan. Tadi riwayat Sayyidatina Aisyah daripada hadis Bukhari. Siapa yang nakkan chapter page ke apa, nanti boleh message admin. Okay, sekarang saya nak baca hadis yang mana kalau kita dah bertaubat. Ustazah, ingat tak kita kalau Ramadan kan kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Takkanlah semua ni tak pakai Ustazah. Ni nak bacalah hadisnya ni Rawahul Bukhari juga. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yudni al-mu'min fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqul. Berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudni, akan dekati orang mukmin. Okey, jangan tanya saya bagaimana Allah dekati. Apakah Allah dekati dalam rupanya yang sebenar ataupun dalam cahaya? Wallahu alam, tak diterangkan dalam syarhul hadis. Okey. Tapi Allah dekati orang mukmin. Fayada'u alaihi kanafahu. Maka Allah akan datangkan satu tabir. Like a curtain like that. I don't know how to explain this tabir, tapi dia macam curtain lah. Benda yang macam tertutup. Wa yasturuhu. Maka Allah akan cover dia. Fayaqul. Allah akan bercakap dengan dia seorang saja. Ata'rif zambun kaza, apakah engkau tahu dosa engkau yang ini? Ata'rifkan zambun kaza, do you know your sin, this sin and that sin? And this person will say, Naam, ayy rabbi hatta idha qarrarahu bidunubihi. Each time Allah cakap dosa-dosa dia, dia akan cakap, ya Tuhan, aku tahu itu dosaku. Ya Tuhan, aku tahu dosaku yang ini. Ya Tuhan, aku tahu dosa aku yang C, A, B, D, Z, semua aku tahu. Dan kemudian wara'a fi nafsihi, maka dia akan lihat kepada dirinya apakah annahu halaka, dia akan cakap habislah musnah diriku kerana satu-satu dosaku Allah sebut. Kemudian qala, berkata Allah, satartuha alaika fid dunya, di dunia aku sudah tutup dosa engkau ini, wa ana aghfiruha laka al-yawm, dan pada hari ini aku telah maafkan engkau. Fayu'ta kitaba hasanatihi, maka diberikan kitab yang baik, amalan baik. Wa ammal kafir wal munafiqun fayaqul al ashhad haula alladhina kadzabu ala rabbihim, maka berkatalah orang-orang kafir dan orang munafik. Tadi orang yang tadi tu Allah dah bagi kitab kan, orang mukmin kan, dia pun jalan. Orang kafir dan orang munafik, orang yang hipokrit. Okey, yang masa orang hipokrit dia cakap apa? Hatinya beriman tapi amalannya tak ada keimanan. Fayaqul, maka berkata al-ashhad, saksikanlah mereka ini, iaitu orang-orang kafir dan orang munafik, alladzina kadzabu ala rabbihim, yang telah mendustakan Tuhan mereka, ala laknatullah ala zalimin, bukankah laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Okey, saya suka hadis ni bila pandang kepada syarah hadis. Kalau Quran kita cakap tafsir Quran, kalau hadis kita panggil syarah hadis. Syarah hadis ni perkataan kafir dengan munafik, at the end Allah tak mention as kafir and munafik. At the end of the hadis Allah mention them as zalim. Apakah itu zalim dalam syarah hadis? Zalim adalah orang yang tahu benda ni salah tapi dia tetap buat. So termasuklah na'udzubillah min zalik, kalau kita ada seperti itu. Kita tahu berbohong itu dosa, kita tahu mengumpat itu dosa,
tapi kita mengumpat, kita mengata, kita berbohong. Maka kita juga akan na'udzubillah min zalik kalau dikuatiri akan dalam keadaan seperti ini. Yang mana Allah akan kata inilah orang-orang yang mendustakan aku. Mendustakan Allah di sini bila tengok pada syarah hadis, maksudnya dusta di sini bukan exactly saya tak percaya pada Allah. Tidak. Not literally maknanya saya tak percaya pada Allah. Tapi dustakan di sini, saya buat benda kemungkaran, saya sembunyi-sembunyi daripada mak saya, daripada bapa saya, tapi saya lupa Allah itu maha melihat. Dengan arti kata lain, indirectly saya telah mendustakan kewujudan Allah dengan melihat apa yang saya buat. Satu nafas. Okey. Sekarang kita masuk 3 perkara yang tidak akan dihisap. Apakah 3 perkara yang tidak akan dihisap? Okey, marilah kita sama-sama lihat. Mudah-mudahan kita boleh buat. Pertama, golongan yang memuji Allah ketika senang dan susah. Tengah senang sekarang ni, puji Allah banyak-banyak. Susah, lagi banyak puji Allah. Yang kedua, golongan yang sibuk beribadah di malam hari walaupun orang lain semua tidur, dia tinggalkan tempat tidur, dia bangun untuk solat malam, untuk munajat. Okey Ustazah, bagaimana saya kalau dalam head saya tersadar malam-malam, saya susukan anak, saya tak boleh solat, apa saya boleh buat? Zikir. Kalau tak boleh zikir, dengar ceramah. Kalau tak boleh, takut tidur, zikir. Sampailah anda tertidur. Okey. Yang ketiga, golongan yang sibuk uruskan hal-hal dunia tapi tak pernah lalai mengingati Allah. Sibuk macam mana? Oh, I need to pray. It's ready time. Solat on time. Masya Allah. Okey, tak pernah lupa. Selalu kasih priority kepada Allah. Sibuk macam mana? Priority is Allah. Okey. Oops. Okey. Hisap yang paling berat adalah hisap harta. 4 benda kita akan dihisap, iaitu umur kita, apa yang kita buat. Okey. Pertama sekali umur. Umur kita, apa kita buat. Masa kita, apa yang kita buat. Okey. Yang kedua adalah kita punya harta. Ketiga adalah harta. Yang keempat, umur, masa, harta, ilmu. Awak ada ilmu, apa yang awak buat dengan ilmu anda? Anda kongsi ke anda simpan seorang-seorang? Anda ada harta. Harta paling banyak. Kalau ilmu dia datang 2 soalan aja. Ilmu anda kongsi atau simpan untuk diri sendiri. Okay? Kalau umur, apa anda buat untuk umur anda? Masa, apa yang anda buat dalam masa? Masa lapang, masa sempit, apa yang anda buat? Harta. Many questions. Apa question yang pertama? Where do you, the source of harta, the source of your wealth. Daripada mana anda dapat. Okay. And how you spend it. Okay. Untuk apa? How and where and when do you spend it. Okay. When you have problem, you start to spend and give people, or itu masuk when. Kalau how you spend it, macam mana? You spend to apa? And where do you spend it? Dekat siapa you spend your harta. Okay, so itu soalan harta adalah soalan yang berat. The moment Nabi baca hadis ni, terus Saidina Abdul Rahman bin Auf ni, salah seorang daripada mubasyirin bil jannah yang akan masuk syurga tanpa dihisap. Apa beliau buat? Harta beliau semua beliau kasih sedekah. Tak ada satu pun beliau tinggalkan. Dia kata, sangat aku takut kerana terlalu banyak soalan akan aku ditanya. Kerana sesungguhnya aku sudah ada harta lain. Apakah hartaku? Isteri, anak-anak. Aku akan ditanya tentang isteri-isteriku, anak-anakku, ilmuku, umurku. Jadi cukuplah harta ni, aku tak nak ditanya. Okay? Okay, so this is the part. Okay. Okay, now, kenapa saya kata usable versus collectible? Anda ada harta, anda kumpul-kumpul harta anda ataupun anda gunakan harta. Kalau anda jenis yang ada harta, anda kumpul. You know what? Allahu Akbar. Saya pernah masuk kelas bila belajar kelas untuk asatiza, course dibuat untuk asatiza ni, ditanya, Syekh tanya one of the sisters, awak ada berapa banyak baju kat dalam wardrobe? Dia kata tak kira. Okey, letak baju rumah berapa? Syekh tanya. Dia kata okey, about 20 pieces. Kita ada satu minggu 7 hari. Every day you change how many times? Dia kata maybe 2 times. Okey, Syekh kata is 14. 7 times 2, 14 days for 1 week. 14 pairs of clothing for a week. Now you have extra 6. That is the thing that Allah akan tanya. What do you do with the extra 6 clothings? Berat tak? Berat. Itulah namanya collectible items. Allahu Akbar. Takut Berat betul ujian kita. Okey. Ini slide saya yang terakhir. Saya nak anda baca, hayati dengan hati.
Okay, kita nak dapat syafaat Nabi tak? Kalau nak dapatkan syafaat Nabi, amalkan selawat banyak-banyak. Apa yang Nabi buat, kita buatlah. Tak boleh buat banyak, kita buat sedikit dulu. Sedikit demi sedikit. Okay, admin, saya dah done. Saya tengah tunggu soalan-soalan daripada yang lain. Okay, Ustazah. Thank you. Okay, welcome. Okay. Sekejap, saya baca soalan. Kalau anak yang dah balik, dosa dan amal akan ditanggung sendiri kan Ustazah? Will the parents be questioned also over the sin of their child? Okay, a very good question. Kalau anak tu dah balik, memang dosanya dia akan tanggung sendiri. Okay? Itu dalam Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan tanggung dosa satu orang kepada satu orang mukallaf pada mukallaf yang lain. Okay, itu memang jelas. Tapi kena ingat, okay, kalau sekiranya anak kita tak solat, okay, kita akan ditanya, bagaimana pula dengan hadis yang anak ni seperti kain putih yang mencorakkan adalah ibu bapa, mencorakkan dia Nasrani ke Yahudi ke, kita yang corakkan dia. Jadi di sini Nabi kata anak ni bersih. Kalau anak ni tak suka solat, it's a reflection to us. Apa yang kita dah didik dia sampai dia tak suka solat? Apa yang kita sudah terapkan dalam diri dia sampai dia tak suka puasa? Apa yang kita sudah terapkan dalam diri dia maka dia tak suka pakai tudung? Dia tak rasa pakai tudung ni penting. Dia tak rasa pakai tudung ni akan selamatkan diri dia dari api neraka. Okey, dan sekarang ada macam-macam artikel kata perempuan pakai tudung pun kena rogol, perempuan pakai tudung pun kena moles. So apa beza pakai tudung dengan tak pakai tudung? Let's say sekarang budak-budak dah pandai berfikir, mereka akan persoalkan. So kat sini memang mereka tanggung dosa mereka dan kita tetap dapat tempiasnya juga. Kita tetap akan ditanya juga. Okay, selagi mana anak tu tinggal dengan kita. Okay, I know this person dulu very well to do. Dia ada 3 orang anak, satu orang anak dia yang first one ni tak suka solat. Okay, jadi bila saya berkenalan dengan dia, saya pun nasihatkanlah apa nak buat cara-cara untuk nasihatkan anak dia solat. Sekali pak dah kenal dia ni, dah nak masuk tahun yang ke-4, ke-5 tahun, dah 5 years kenal orang ni. Okay, kemudian dapat tahu rupanya ibunya bekerja daripada hasil yang tak halal. Okay, ibunya kadang-kadang menipu orang, ibunya kadang-kadang makan hasil interest, ibunya kadang-kadang ada buat lah, yang penting hasil bawa balik tu tak halal. Itu akan ditanya, anak tu membesar makan hasil ibu bawa balik. Sebab itu dalam tubuh badannya penuh dengan benda yang haram. Sampai Nabi kata, setitik darah haram, 60 hari doa kita takkan diterima. Sama seperti seorang lelaki, Nabi umpamakan berjalan di padang pasir, wajahnya penuh dengan debu, kepenatan, jubahnya kotor, maka dia duduk, tiarap, mohon, angkat tangan pada Allah, ya Allah, rahmati aku. Apakah Allah akan kesian kepada orang ini? Nabi kata tidak, walaupun sedikit. Kalau kita lihat dia, the first impression kita kata, kesiannya orang ni. Kenapa dia macam ini? Bajunya koyak-koyak, kotor-kotor. Tapi tidak ada sikit pun ihsan daripada Allah. So kita kena tanya diri kita, buat self check lah. Muhasabah diri, self reflection, apa yang kita dah buat maka anak kita macam ni. But it's very true, anak tu tanggung dosa, tapi tempias tetap kita kena. Sebab kita apa? Kullu mas'ulun ala ra'iyatihi. Setiap orang yang bertanggungjawab itu bertanggungjawab pada setiap rakyat atau orang bawahan dia. Saya ibu, maka bawah saya 5 anak. 5 anaklah tanggungjawab saya. Okay, so 5 anak ni nak kena jaga betul-betul. Kalau saya suami, tanggungjawab saya 6 orang. Isteri, 5 orang anak. Kalau saya anak lelaki, tanggungjawab saya pada ibu bapa sampai mati. Okay, ada lagi soalan? Okay, tak ada? Okay, kalau tak ada, kita akhiri kita close session ni dengan surah Asr dan tasbih kafarah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ada satu soalan. Kalau orang bekerja dengan bank yang bukan bank Islam, adakah the salary considered as haram? Wah, soalan cepu mas ni. Very sensitive. Sensitive question. Okay, baik. Because this is your bowl of rice, I cannot say it's haram.
Okay, tapi kalau haram tu maksudnya memang jelas kita buat benda yang haram, yang salah, yang dosa. After all, awak pun bekerja keras untuk dapatkan rezeki. You ada certain cert, you apply the work and so on. So you decently get that job. Okay, so saya tak berhak untuk cakap benda ni haram. Tapi kalau ikut daripada garis pandu Islam yang fik yang kita belajar, dia adalah syubha. What is syubha? Syubha maksudnya dia di antara between haram dengan halal. Okay, it's between haram and halal. So if this is haram, this is halal positive and this is the haram. Okay, yang positif. So orang yang bekerja, contoh katakan saya bekerja di kasino tapi saya kerja sebagai tukang cuci, saya bersih-bersihkan toilet, takkanlah saya berdosa, ustazah. So let's say again, this is your bowl of rice, saya tak boleh cakap benda ni haram, tapi dia syubha. So what you can do is that, ini according to arwah Ustaz Syekh Jufri, dia kata keluarkan 1/3 daripada gaji anda. Kenapa dia kata 1/3? Kerana dalam bab faraid 1/3 ini milik orang luar. Okay, jadi to clean your salary monthly, 1/3 you bagi. Tak kisah you nak bagi dalam bentuk duit ke, you nak bagi dalam bentuk you dah beli makanan, you sedekah ke, suka hati. Yang penting 1/3 if you are able to do so. Okay, but like I said, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Like I said dulu bila saya mengajar bab fiqh ni, saya punya takut. Saya ajar satu student ni, tiba-tiba dia datang kat saya, hari ni saya cakap pasal bab syubhah, hadis syubhah. Esok dia datang ada kelas, Ustazah, I resign already. Hah? Resign as what? As a cashier, Ustazah, at NTUC. Sebab saya nak kena scan barcode pork, saya nak kena scan barcode wine. Jadi saya tak sedap, Ustazah, bila saya cakap pasal syubhah. And now she's decently work as a baker, buat dekat rumah. Okay, buat roti lah, buat macam-macam lah, kek, buat tempahan dan sebagainya. Masya Allah, and dia hidup pun Alhamdulillah aman. So like I said, saya tak mampu untuk cakap berhenti. Tapi kalau awak rasa tak sedap, awak solat, minta pada Allah jalan petunjuk yang terbaik. Sebab apa pun kita hidup dekat dunia ni, kita perlu mata pencarian. Okay? Ustazah, ada satu soalan. Kalau macam stewardess, is it under syubha also? Yes. Yes. Stewardess, steward. Jangan tanya, nak tutup. Kenapa tanya soalan sensitif? Okay. Baru otak tu function. Okay, bukanlah Allah itu maha pengasih, penyayang lagi maha pengampun. Betul. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tapi kita jadi hamba Allah pun, kita mesti ada self-conscious. Kita mesti ada sense of guilty in us. Kalau kita asyik buat salah yang sama, maka kita bukanlah mukmin yang bijak. Seperti mana Rasulullah SAW berkata, mukmin yang bijak tidak akan dipatuk ular yang sama. Mukmin yang bijak tidak akan jatuh pada lubang yang sama. So kalau kita rasa kita nak jadi mukmin yang bijak, kita naikkanlah taraf hidup kita. Kita ubahlah cara kita. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu, maka kita buatlah apa yang disarankan oleh arwah Ustaz Syekh Jufri. Okay? Okay, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Kalau ada soalan lagi mungkin boleh hantar kepada admin. Ya. Jadi yang lain tak tertunggu-tunggu, kesian dah pukul 10. Suami dah tunggu, anak-anak dah tunggu Okay? Boleh? Alright. Okay, terima kasih semua. Saya harap untuk jumpa anda sekali lagi bulan hadapan untuk lagi 6 more stations to go, insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa yang baik daripada Allah, silap salah daripada saya. Kalau saya ada tersinggung mana-mana pihak, saya mohon maaf. Pasal bab-bab syubhah ni terusan saya cakap, it's sensitive. Anak dah panggil tu. Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih admin. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih admin. Mak malam. Jumpa lagi. Boleh tidur ke ni malam? Macam tak boleh tidur. Takut. Seram, takut. Takut ya Allah. Okay, ladies, the next session will be 3rd of October, 3 hari bulan Oktober. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah. Thank you Amin. Welcome. Assalamualaikum. Bye. Thank you. Thank you. Aiza. Love you ladies. Good Love night. you too. Ustazah, besok pukul 11, jangan lupa. Yes.
Kat sini siapa yang ada children boleh join us. We have kids empowerment tomorrow. Siti can post at the group. I have to do